Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Aminur Rashid bin Muhammad Husin, pendaftar kepada International College of Yayasan Melaka. Tuan-tuan, puan-puan, pesyarah-pesyarah yang saya hormati sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama-sama pada petang ini. Tadi saya sempat bersembang sekejap dengan Cik Amir. Jadi katanya tuan-tuan perempuan semua baru je bertugas di sekolah-sekolah kan. Baru je bertugas di sekolah-sekolah selepas pengumuman keputusan SPM. Jadi sebahagiannya telah pun sampai ke sini dan sebahagiannya masih dalam perjalanan. Dan Alhamdulillah kita dapatlah bersama-sama dan saya akan cubalah. Saya faham tengah hari ini mungkin ada yang masih belum makan tengah hari lagi, betul tak? Saya mungkin dan yang paling pentingnya dah penat kerja, mesti time tengah hari ini adalah time mengantuk yang teramat sangat, betul tak? Jadi time mengantuk macam inilah nak mendengar satu ceramah pula berkaitan dengan satu tajuk yang mungkin dalam bidang tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan mungkin juga di luar daripada batas pemikiran tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, dah lah tengah hari tajuk pula berkaitan dengan perlembagaan dan undang-undang. Jadi macam apa kaitannya dengan saya? Mungkin itu yang tercetuslah agaknya di dalam hati nurani tuan-tuan dan puan-puan di sini. Jadi saya seperti yang diperkenalkan oleh Cik Amir tadi, nama saya Muhammad Khairul Azam bin Abdul Aziz. Saya berasal daripada Batu Gajah, Perak, dan saya sekarang ni beramal sebagai seorang peguam di firma guaman saya sendiri, Tuan Azam Aziz & Co di Bandar Baru Sentul. Jadi jauh juga saya datang kemari untuk melunaskan jemputan lah, untuk menunaikan jemputan hajat daripada pihak International College ini untuk saya hadir dan berkongsi sedikit pandangan berkaitan dengan isu-isu perlembagaan dan undang-undang. Jadi saya berharaplah agar masa tuan-tuan dan puan-puan selama 1 jam lebih 2 jam ini, tengoklah pada keadaan ni, kalau agak semua mata makin ngantuk nak tidur je, kita setengah jam dia cakap dah lah, lepas tu kita balik lah, betul tak? Jadi tapi agak kalau rancak aja apa semua, maka tengoklah sebelum asar kita habislah cara ceramah kita ni. Sedap-sedap berceramah pun kalau masa kita kena hormat juga. Macam saya pun nak ambil anak ni dekat KL ni, anak ambil hantar anak tadika apa semua kan. Jadi saya pun rushing juga, jadi saya pun tak boleh nak lama-lama sangat, ya. Jadi tuan-tuan, tak apalah, dalam masa yang ada ni saya nak kongsilah sedikit berkaitan dengan perlembagaan dan undang-undang negara ni. Dan untuk pengenalan, seperti yang saya katakan tadi, saya seorang peguam dan saya naklah kalau boleh sepanjang saya berceramah ni jangan saya seorang aja lah. Maksudnya kalau misal kata tuan-tuan puan-puan ada apa sebarang soalan nak dikemukakan berkaitan dengan tajuk perlembagaan dan undang-undang yang saya akan sampaikan ini, maka terus angkat tangan dan tanya. Saya tidak mengharapkan saya tak kisah kalau soalan-soalan itu soalan-soalan yang, kalau ada apa-apa soalan provokasi ke, soalan yang sebelum ni takut nak tanya kan, sila tanya pada saya. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawabnya, kerana saya orang undang-undang, saya bukannya orang politik, ya, beza antara orang undang-undang dan orang politik. Kerana tuan-tuan, kalau berkaitan dengan undang-undang, dia adalah berkaitan dengan undang-undang dan perlembagaan. Kalau saya boleh tunjukkan, inilah dia rupanya perlembagaan persekutuan kita, kan? Perlembagaan persekutuan kita ini menurut perkara 4 perlembagaan, dia adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara. Dan mana-mana undang-undang lain
yang berlawanan dengan perlembagaan persekutuan ini, maka undang-undang itu akan terbatal setakat yang berlawanan dengan perlembagaan persekutuan. Jadi saya mengharapkanlah kalau tuan-tuan ada teringat apa-apa soalan nak bertanya, kalau boleh angkat tangan dan terus bertanya, saya akan cuba untuk menjawabnya. Baiklah tuan-tuan, perlembagaan persekutuan ini macam saya tunjuk, harga dia murah aja, harga dia RM10 je kan. RM10 je harga buku ni, yang di dalamnya terkandung berkaitan dengan perkara-perkara asas dalam perjalanan kerajaan, eksekutif, legislatif dan kehakiman di dalam negara kita. Ada 3 organ di dalam negara kita ini yang bergerak secara berasingan, dan undang-undang itu dinyatakan secara asasnya di dalam buku kecil perlembagaan inilah, yang di dalamnya ada sebanyak 181 perkara. Dia asasnya ada di sini, dan yang lain itu dipecah-pecahkanlah di dalam bentuk akta-akta. Kalau dalam sini diberitahu bahawa perkara undang-undang, contohnya perkara berkaitan dengan jenayah. Jenayah itu adalah tertakluk kepada kerajaan persekutuan. Maka undang-undang parlimen digubal, iaitu nama dia Kanun Keseksaan. Jadi kanun keseksaan itulah yang gunanya untuk mengawal segala yang berkaitan dengan tata cara jenayah dalam negara kita. Begitu juga dengan ini undang-undang baru baru lagi, sebab baru saya tak jumpa lagi dia punya yang bentuk buku. Saya baru Google, saya baru jumpa lah. Ini yang terbaru, Security Offences Special Measures Act 2012, iaitu inilah dia undang-undang yang menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri, SOSMA. Inilah dia undang-undang dia. Sebab di dalam perlembagaan dia menyatakan juga bahawa undang-undang berkaitan dengan keselamatan hendaklah digubal oleh parlimen. Jadi parlimen lah yang menggubal. Inilah dia undang-undangnya. Akta Keselamatan Dalam Negeri dah tak ada sekarang ni tuan-tuan, tapi inilah dia undang-undang yang menggantikannya, iaitu Security Offences Special Measures Act 2012, yang saya lihat di dalamnya tidaklah strict, setegas macam ISA. Dia adalah sedikit dia punya leniency dia di situ. Baiklah tuan-tuan, perlembagaan ini juga dia adalah berkaitan dengan sejarah negara kita. Berkaitan dengan sejarah negara kita. Bila bercakap tentang sejarah, saya dapat melihat mata tuan-tuan pun semua dah semakin kecil dan semakin kecil. Saya tidaklah berniat untuk menghurai sejarah itu daripada awal, daripada kedatangan Portugis menjajah Melaka ni. Kebetulan kita di Melaka kan segala-galanya dikatakan bermula di Melaka kan. Apabila Portugis menjajah Melaka pada tahun 1511 dulu di Melaka ni lah kan. Jadi saya tak naklah bercerita sejarah penjajahan selama 446 tahun itu di dalam tempoh masa yang singkat ini. Tetapi apa yang saya nak tegaskan di sini tuan-tuan adalah betapa pentingnya kita sebagai warga negara. Saya lihat di dalam dewan ini, kita ni bercampur-campur dari segi umurnya. Ada yang muda, ada yang orang muda, dan ada yang orang lama. Dia bukan orang tua, orang lama kan? Jadi dari segi penerimaan sejarah kita ni berbeza-beza lah. Kerana kita, seperti saya ni kira orang muda tuan-tuan. Sebab saya baru berusia 34 tahun. Muda lagi saya. Kawan saya Cik Nata mungkin telah umur bersara Cik Nata. Jadi pengalaman tuan-tuan di dalam dewan ni pun mungkin saya ingat range umurnya ada yang sebahagiannya sebaya dengan saya, sebahagiannya muda lagi pada saya, dan sebahagiannya sebaya dengan Encik Nata, sahabat saya yang hadir sekali pada hari ini lah. Jadi penerimaan kita terhadap sejarah itu pastilah berbeza-beza. Kerana saya tahu mengenai komunis adalah berdasarkan kepada buku yang saya baca, apa yang bapa saya cerita kepada saya, dan apa yang arwah atuk saya cerita kepada saya. Jadi kalau mereka tipu saya, tertipulah saya. Berkaitan dengan kekejaman komunis lah, dikatakan kalau zaman Jepun dulu
kena panjat pokok kelapa lah. Kemudian kalau gagal mendapatkan pokok kelapa, kena apa? Minum air sabun, kemudian dah minum air sabun sampai kembung, kemudian dipijak-pijak je pula. Betul tak? Ada dengar tak cerita tu? Ada dengar tak cerita tu? Itu cerita yang diceritakan juga oleh datuk saya lah. Sama lah datuk, tuan-tuan pun cerita juga benda yang sama juga ke? Sama juga. So, kalau ada wujud persamaan itu mungkin betul lah cerita itu, kan? Dan tetapi itulah dia penerimaannya kepada saya melihat logik ke minum air sabun? Sekarang ni orang sabun ni orang ialah main buih sabun, macam tak logik kepada penerimaan kepada orang yang umur macam saya lah selepas mendengar cerita itu. Tetapi kepada orang-orang lama yang mungkin pada zaman Jepun, pada zaman komunis itu, mungkin mereka berumur pada ketika itu 5 tahun, 6 tahun, mungkin segar lagi di dalam pemikiran mereka pengalaman makan ubi kayu rebus dan pengalaman penjajahan itu mungkin segar lagi, mereka sempat merasainya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang lama dan orang muda ni dari segi mereka menghayati dan menghargai sejarah itu sangat berbeza, kan? Sangat berbeza. Setengahnya orang muda dia hanya mendengar cerita sahaja, tetapi orang lama pernah mengalaminya sendiri, kan? Jadi pengalaman pernah mengalaminya sendiri, dan pengalaman hanya berdasarkan kepada penceritaan ini, pastilah dia punya kesan dia berbeza, kan? Tapi yang pentingnya sejarah itu, perlembagaan kita ini juga adalah berasaskan kepada sejarah. Apabila penting ya. Contoh macam kita lah. Contoh macam kita, apa contoh yang paling sesuai saya nak bagi? Siapa sini terror silat? Terror silat. Ada guru silat ke, dia pandai silat ke apa kat sini, ada tak? Tak apalah, nak mengaku tak mengaku tu tuan-tuan kenal lah sama-sama, kan. Kadang-kadang silat ini ada orang dia tak perlu nak belajar bergeria, dia dah pandai dah. Dan ada setengah orang dia perlu belajar bersungguh-sungguh untuk dia betul-betul menguasai. Tak kira lah ilmu silat ke, ilmu apa-apa pun dia perlu belajar bersungguh-sungguh. Ada yang tak perlu nak belajar bersungguh-sungguh. Kenapa benda tu terjadi? Kerana kadang-kadang kalau kita kaji siapa bapak dia, siapa mak dia, siapa datuk dia, rupanya bila kita check balik family tree dia, memang rupa-rupanya dari segi susur galur keturunan dia memang keturunan pendekar. Memang keturunan pendekar. Jadi jangan peliklah kalau budak umur baru 7 tahun dah pandai mengkarate cikgu dekat sekolah, kan? Budak umur baru darjah 1 kan, tapi dia kat sekolah dia dah pandai ilmu silat dan sebagainya. Sebab kalau dia kaji susur galur dia, memang dia dah guru, memang daripada keturunan guru silat. Jadi apa relevannya cerita ini dengan sejarah? Sebab siapa ibu kita, siapa bapa kita, siapa datuk kita, siapa nenek kita adalah penting kepada kita sekarang ini. Betul atau tak? Betul. Kita perlu tahu juga at least datuk kita dulu siapa. Jadi sebagaimana pentingnya sejarah keluarga itu terhadap diri kita sekarang ini, maka sebab itulah kita perlu tahu juga serba sedikit sejarah perlembagaan negara kita ini. Sebab negara kita ini tuan-tuan, dia tidaklah dibina sekelip mata, tidak. Dia tidaklah tiba-tiba terus jadi begini, tidak. Walaupun saya tidak hidup di zaman Tunku Abdul Rahman, tidak hidup di zaman Tun Abdul Razak dan sebagainya, tetapi sejarah telah membuktikan bagaimana betapa mereka berhati-hati memperincikan agar generasi 30, 40, 50, 100 tahun akan datang rakyat Malaysia, kita ni semua, generasi tuan-tuan, generasi saya dan generasi anak-anak, kita semua dapat hidup dengan aman, selesa, berbilang kaum, berbilang bangsa, saling hormat menghormati. Walaupun kita berbeza dari segi agama, berbeza dari segi bahasa, berbeza dari segi adat dan kebudayaan, tetapi kita boleh hidup bersama-sama, bekerja bersama-sama tanpa ada sebarang masalah. Duduk sebelah menyebelah, bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu, dan semua ini disokong dan didokong
oleh sistem perundangan yang ada, sistem sosial yang ada, dan juga bagaimana kita menghormati setiap perkara penting di dalam undang-undang itu sendiri. Tuan-tuan, dari segi sejarahnya juga, nak kata penting sejarah ini bermula daripada apabila British menjajah kita dahulu, nak dibuat Malayan Union, iaitu nak meletakkan pentadbiran negara kita ini sebagai tanah jajahan kolonial, maka ini ditentang. Ya, ditentang dari segi sejarahnya, ditentang oleh orang Melayu, iaitu Sir Harold McMichael adalah dutanya yang memujuk Raja-Raja Melayu. Saya ada edarkan kepada tuan-tuan, saya juga adalah presiden kepada Kelab Warisan Malaysia, CD berkaitan dengan 1957 Hati Malaya. Jadi di dalam CD Hati Malaya itu yang diterbitkan oleh Pesona Pictures, Kelab Warisan Malaysia, kita dah beli rights kepada filem Hati Malaya itu. Jadi kita hanya Kelab Warisan Malaysia saja yang boleh untuk mengedar, menayang dan sebagainya filem Hati Malaya tersebut. Jadi itu saya serahkan untuk edaran tuan-tuan, untuk tuan-tuan tengok sendiri balik nanti bagaimana Sir Harold McMichael memujuk Sultan-Sultan Melayu pada ketika itu untuk menandatangani peristiharan Malayan Union, dan untuk pada tahun 1946 menggubal perlembagaan baru bagi tanah Melayu, menyelaras pentadbiran tanah Melayu dan menyatukan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini semua sejarah negara kita yang kalau bisa kata Malayan Union itu tidak ditentang, kalau Malayan Union itu menjadi realiti pada tahun 1946, sejarah negara kita tidak jadi seperti sekarang lah. Kita mungkin jadi seperti Hong Kong mungkin, yang menjadi tanah jajahan ataupun negeri yang bernaung di bawah koloni British, ataupun tak tahulah kita jadi macam mana. Tetapi sejarah takdir Tuhan menentukan Malayan Union itu tidak menjadi kenyataan, dan di dalam buku, di dalam CD Hati Malaya itu adalah gambaran dia bagaimana penentangan-penentangan ini terhadap Malayan Union ini dibuat sebab kita nak menubuhkan negara dengan cara kita sendiri. Kita nak menubuhkan negara ini dengan cara dan undang-undang kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum wujudnya parti-parti politik, gerakan-gerakan penentangan terhadap British ini dibuat secara individu. Datuk Bahaman, Tok Janggut dan sebagainya, Mat Kilau dan Datuk Sago, ini semua adalah wira-wira yang berjuang menentang British dalam skala-skala yang kecil, mengikut kepada kampung dan daerah mereka pada ketika itu, kan? Tidak bersatu, tidak bersama. Jadi penentangan orang Melayu terhadap rancangan-rancangan penjajahan British ini dilakukan secara individu dan boleh dikatakan diadakan secara NGO lah, persatuan-persatuan yang mendaftar ke tidak daftar lah pada ketika itu, persatuan silat, persatuan pemandu-pemandu penarik-penarik beca, persatuan macam-macam persatuan lah yang sesuai pada ketika itulah, persatuan nelayan ke apa ke, nelayan bersatu dan mereka menentang British dengan cara mereka sendiri. Jadi parti politik seperti UMNO ini hanya wujud pada tahun 1946, sedangkan penentangan terhadap British telah berlaku lama sebelum itu. Jadi UMNO ini diwujudkan sebagai sebuah wadah parti politik pada tahun 1946, hasil daripada NGO yang banyak menentang ini, mereka bersatu di bawah satu parti politik untuk menuntut kuasa kemerdekaan. Jadi asalnya UMNO itu adalah daripada NGO. Asalnya UMNO itu adalah daripada persatuan-persatuan silat, persatuan-persatuan penduduk, persatuan-persatuan masyarakat yang bersatu untuk menuntut kemerdekaan.
Dan apabila ditentang Land Union itu, iaitu Raja-Raja Melayu dipujuk untuk memboikot Land Union, maka gagallah rancangan Land Union dan ditubuhkan pula Suruhanjaya RIT pada tahun 1948. Itulah dia untuk menggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Ini adalah antara wakil-wakil yang ada: Lord Reed, William McKeel, Justice Abdul Hamid, yang mengubah perlembagaan untuk negara demokrasi berparlimen. Dan isu-isu penting di dalam itu termasuklah kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan orang Melayu, dan inilah yang dinamakan sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini dia. Kontrak sosial ini, tuan-tuan, adalah bagaimana ini adalah satu detik yang penting di dalam sejarah perhubungan antara kaum dalam negara kita. Kita orang Melayu, orang Cina, orang India pada masa sekarang ini, kita kena menghargai dan kena menghormati tentang kontrak sosial ini yang telah terkandung di dalam perlembagaan kita ini, iaitu dari segi taraf kerakyatan, orang asing melalui prinsip jus soli, iaitu pemberian taraf kerakyatan secara automatik menurut tempat lahir, dan seterusnya orang bukan Melayu menerima agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak keistimewaan orang Melayu, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi ini 4 perkara yang 5 perkara lah yang menjadi tunjang dan termaktub di dalam perlembagaan ini. Untuk hidup bersama, kelima-lima tunjang ini perlu dihormati, iaitu berkaitan dengan kewarganegaraan perlu dihormati, tidak boleh lagi nak dipersoalkan. Tentang kewarganegaraan orang Cina dan orang India tidak boleh lagi nak dipersoalkan. Tentang keistimewaan orang Melayu juga tidak boleh nak dipersoalkan. Islam sebagai agama persekutuan juga tidak boleh dipersoalkan, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu juga tidak boleh nak dipersoalkan, dan itu terkandung di dalam perlembagaan. Baiklah, saya akan pergi terus kepada fasa-fasa penting di dalam perlembagaan kita ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Melayu. Kerana di dalam perlembagaan ini, tuan-tuan, tidak didefinisikan berkaitan dengan Cina, India, tidak didefinisikan. Yang didefinisikan di dalam perlembagaan persekutuan ini hanyalah berkaitan dengan bangsa orang Melayu, iaitu orang Melayu didefinisikan di dalam perkara 160 perlembagaan persekutuan. Perkara 160 perlembagaan persekutuan mendefinisikan orang Melayu itu 3 ciri dia. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, mengamalkan adat istiadat Melayu. Dan ketiga, lazim berbahasa Melayu. Jadi ini adalah 3 karakteristik, 3 ciri yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan berkaitan dengan orang Melayu. Persoalan, kalau orang Melayu itu murtad, adakah dia masih Melayu? Soalan. Ada siapa nak bagi pandangan? Sebelum tuan-tuan tanya saya tanya dulu. Kalau dia murtad, aku dah tak sembahyang, tak puasa, tak apa, dia dah murtad lah. Adakah dia masih Melayu? Ada siapa nak jawab? Melayu lagi. Kalau dia orang Melayu tapi dia tak sunat, adakah dia masih Melayu? Dia duduk kan dekat London apa semua kan, mak bapak dia pergi buat master PhD apa semua kat London, kemudian kerja kat sana. So dia terlupa sunat sampailah umur dia 21 tahun. Terlupa disunatkan. Adakah dia masih Melayu? Masih Melayu. Okey. Kalaulah dia orang Melayu tapi dia tidak makan budu, tidak makan cencaluk, kalau dia orang Melaka kan. Saya pun isteri saya orang Melaka tau, orang Kalam Malak. Jadi saya orang Perak masuk Melaka lah. Jadi ada saudara mara saya di Kalam Malak dan di Masjid Tanah tu. Okey, kalau misalnya kata orang Melayu tu dia dah tak cakap bahasa Melayu dah sangat,
Hari-hari daripada bangun tidur sampai ke tidur, anak-beranak dia asyik cakap orang putih je, asyik berbahasa Inggeris je. Adakah dia masih Melayu? Ha? Apa dia? Itu adalah persepsi. Ada asyik cakap orang putih ya. I look stupid when I speak in Malay. Contoh. Adakah dia masih Melayu lagi? Jadi ini adalah antara isu-isu yang berlaku di dalam masyarakat kita yang kadang-kadang benda-benda ini yang boleh memecah belahkan, boleh tak pasal-pasal boleh jadi gaduh kan, boleh jadi isu untuk diperdebatkan apa semua kan. Tapi itulah dia dalam undang-undang. Undang-undang ni tuan-tuan, sifat dia bukanlah sentiasa nak menghukum ataupun nak menyalahkan orang ke apa, tidak, dengan 3 ciri-ciri ini. Bukanlah bermaksud kalau dia tidak lagi berbahasa Melayu, dia bukan lagi orang Melayu apa semua, mungkin tidak sampai begitulah. Tetapi undang-undang ini, di dalam undang-undang ini, iaitu perlembagaan kita ni telah pun menyatakan dengan jelas 3 ciri-ciri utama yang kebiasaannya yang ada pada seorang Melayu. Tapi ialah lama-kelamaan mungkin Melayu zaman sekarang dah berubah sikit ke apa ke, itu mungkin benda ni perlu dipindah lah lagi 10 tahun, 20 tahun mungkin. Mungkin beberapa perkara di dalam ciri-ciri Melayu ini perlu dipindah. Betul lah agak-agaknya, lagi 20 tahun lah agak-agak. Agak-agaknya kita boleh tak pindah isu bahasa mungkin, ataupun isu adat ke apa ke, mungkinlah, tak tahu. Ini yang kita nak fikirkan. Dan dalam perlembagaan juga kan, nama negara, seperti mana juga kita semua ni, nama kita ada dekat mana? Nama kita ni semua ada dekat mana tuan-tuan? Nama kita ni semua ada dekat mana? Dekat JPN, dekat surat beranak, dekat MyCard kita, dekat pasport kita kan. Itu ada nama kita lah. Melainkan kalau kita menukar nama kita, maka kita perlu dapatkan perisytiharan daripada mahkamah, kebenaran daripada mahkamah untuk menukar nama atas alasan-alasan yang boleh diterima oleh perundangan lah. Contohnya nama kita tu berelemen kelucahan yang melampau contohnya, ataupun terlalu sukar untuk disebut, ataupun terlalu panjang ke apa ke, mungkin atas dasar-dasar itu maka mahkamah boleh membenarkan nama kita ditukar. Dan nama negara kita ni ada di dalam perkara 1 perlembagaan. Perkara 1 perlembagaan pada tahun 1957 namanya Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian selepas kemasukan Sabah dan Sarawak, perkara 1 itu dipindah menjadi persekutuan adalah dinamakan Malaysia di dalam bahasa Melayu dan di dalam bahasa Inggeris. Itu namanya, nama negara kita. Kemudian apa yang penting? Ini adalah juga perkara yang penting dalam perlembagaan, iaitu berkaitan dengan perkara 3, berkaitan dengan agama Islam. Dinyatakan bahawa agama Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tuan-tuan, perlembagaan kita ini sangat unik kerana dia menghormati kepelbagaian agama yang ada di dalam negara kita. Dia tak adalah setakat kalau dalam konteks Islam, dia tidaklah hanya menyentuh berkaitan dengan Islam, tetapi dia memberikan pengiktirafan yang sama rata, sama adil, menyebut juga tentang hak yang boleh dan tak boleh, limitation dia terhadap agama-agama lain. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas agama-agama lain itu apa, Buddha, Kristian, Hindu, apa lagi apa lagi agama yang diiktiraf dalam negara kita? Judaism, adakah itu agama yang diiktiraf dalam negara kita? Judaism. Tahu tak Judaism itu apa? Pernah dengar tak Judaism? Pernah dengar?
Apa dia agama Judaism kepada yang tak tahu? Dan ubat hilang mengantuk lah, kan saya seorang dia bercakap. Siapa sini tahu Judaism tu agama apa? Agama apa? Judaism. Tak pernah dengar? Judaism ni agama Yahudi lah. Agama Yahudi lah. Ya? Adakah Yahudi diiktiraf sebagai agama dalam negara kita? Mana tuan-tuan perempuan tahu? Dalam orang tak ada. Dia tulis agama-agama lain sila katakan. Kenapa tak katakan Judaism? Tak apa, ini kalau nak debat panjang kan, saya tak ambil anak saya balik tadika. Tapi tuan-tuan, saya sebagai pribadi, sebagai seorang peguam, kira-kira 5 bulan yang lepas saya ada menerima email lah daripada seorang yang seorang lelaki berasalnya beragama Kristian lah. Jadi dia memohon, dia memohon kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar agamanya daripada Kristian kepada Judaism. Dia memohon kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar agama dia. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara reject permohonan dia beserta dengan surat-surat dan borang dia apa semualah. Alasan penolakan dia itu adalah dia tak kata Judaism tidak diiktiraf sebagai agama dalam negara kita. Di dalam surat Jabatan Pendaftaran Negara tu ada dalam mailbox saya. Dia menyatakan bahawa kena ada surat sokongan daripada institusi agama Judaism terhadap permohonan dia ni, barulah permohonan dia ni boleh diproses oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Sekian tanda tangan pegawai yang menandatangan. Jadi dia managed to get letters from the government of Israel. Betul. Kalau dokumen tu tipu-tipulah. Tapi as far yang email yang dia attach pada saya, dia scan surat dan sebagainya tu, dia siap dapat surat daripada government of Israel dan surat daripada rabai Judaism dekat Israel sana tu yang menyokong permohonan dia, dialamatkan kepada Malaysian government. Malaysian government, sisi kepada Malaysian government dialamatkan kepada dia lah. Jadi itu semua pun disokong dan dihantar kepada dia, dan dia hantar second application kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Second application kepada Jabatan Pendaftaran Negara pun rejected with no concrete reason. So he's seeking for a lawyer. Dia mencari lawyer, kan? Mencari lawyer mana yang boleh tolong dia untuk filekan judicial review, semakan kehakiman. Kita nak saman Jabatan Pendaftaran Negara dan Kerajaan Malaysia. Kita nak menyatakan bahawa kenapa atas kuasa apa Jabatan Pendaftaran Negara reject permohonan dia untuk mengamalkan agama yang dia percaya. Jadi antara yang dia cuba try lah untuk sama ada berminat atau tak nak jadi peguam dia adalah saya lah. Kan, entah mana dia dapat email saya kan, dia email kepada saya. So saya pun dah tengok, alamak, kan. Which is something is satu kes yang menarik lah. Menarik, memang sangat menarik lah. Sangat menarik sebab dia adalah berkaitan dengan undang-undang perlembagaan yang seronok di-challenge kat mahkamah. Saya ni banyak, yalah dah peguam, memang saya challenge banyak undang-undang dekat mahkamah. Yang terkini, saya saman bar council. Saya ahli majlis peguam, saya saman bar council. Ada baca dalam surat khabar berkaitan dengan isu penganjuran mesyuarat agung luar biasa majlis peguam berkaitan dengan isu bersih. Saya lah peguam yang saman majlis peguam. So kes saya masih dibicarakan di mahkamah sekarang ini, kan. Tak apa, itu isu lain. Saya memang suka saman benda-benda yang macam ni. Mungkin atas sebab itulah pemuda tadi dia email benda tu, mohon pandangan dan mohon kalau saya berminat untuk mewakili beliau. Saya tengok insya-Allah ada kes ni, boleh fight ni, dan kemungkinan besar boleh menang. Sebab ada terlalu banyak lakuna di dalam perlembagaan kita.
inilah dia masalahnya. Ini my personal point of view lah. Sebab di dalam undang-undang ini yang tidak diiktiraf adalah hubungan diplomatik di antara Malaysia dan kerajaan Israel. Betul atau tak? Yang dalam pasport kita kan tak boleh nak pergi Israel, tidak ada hubungan diplomatik. Itu adalah hubungan diplomatik. Tapi dari segi agama, pilihan agama adalah hak dia lah untuk mengamalkan apa jua agama dalam negara kita. Dia bukannya nak jadi Zionis. Dia bukan nak jadi Israel. Dia hanya nak mengamalkan ajaran agama Judaism dia tu. Yang di dalam perlembagaan kita tak ada pun kata agama yang diharapkan diamalkan dalam negara kita, tak ada. So saya tengok ada banyak poin yang saya sebagai peguam saya boleh lawan dan insya-Allah boleh menang kot. Mula-mula saya terliur juga untuk mewakili dia, tapi selepas saya dah pertimbang-timbang dan fikir-fikirkan semula, saya kata I'm sorry, please find another lawyer. Please find another lawyer. Saya tidak hilang. Itu pilihan kita lah sebagai peguam kan. Orang kata apalah peguam ni, orang bunuh orang, orang rogol orang, semua pun nak dibela. Terima kasih. Semua nak dibela kan. Sebenarnya tuan-tuan, sama ada untuk membela atau tidak itu adalah antara pilihan seorang peguam itu sendirilah. Supaya juga macam kes jenayah. Seriously saya tak buat kes jenayah. Kes rogol, kes rompak, kes pecah rumah, kes samun apa semua saya tak buat. Bunuh orang saya tidak buat. Melainkan kes itu dia ada mengena agak rapat dengan pertalian keluarga saya. Ataupun yang keduanya kes itu nak membela orang yang ini. Yang keduanya kalau kes-kes teraniaya, nama dia tak ada kat situ tapi dia dituduh melakukannya padahal dia dah memang tak ada. So hanya kes-kes macam jenayah macam tu je yang saya ambil. Jadi kes-kes lain saya kata minta maaf lah, pergi cari peguam lain lah. Saya walaupun dari segi undang-undangnya tak salah untuk saya membela kerana hak dia untuk dibela, tetapi tak apalah, saya rasa pergi cari orang lain lah kot. Kerana saya mungkin akan sampai satu ketika je saya bertanya pada diri saya sendiri, apalah boleh, kerana saya pun manusia juga. Jadi kadang-kadang bila saya tahu jenayah itu telah dilakukan, rasa galak juga. Okey, cukup berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan perkara 3, iaitu Islam adalah agama bagi persekutuan. Kenapa dekat dalam ni dia tak ada kata Islam adalah agama rasmi, tuan-tuan? Tak ada. Maksud dia, siapa yang menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi, maka dia salah. Salah. Sebab dari segi undang-undang dia bukan namanya agama rasmi. Namanya adalah agama bagi persekutuan. Soalan, apa beza agama bagi persekutuan dan agama rasmi? Kenapa tak dinamakan agama rasmi? Soalan, ubat mengantuk. Kreatifkan minda. Kenapa agaknya tak dinamakan agama rasmi? Kenapa? Jawab. Apa yang terlintas dalam fikiran, jawab ya. Kenapa tak dinamakan agama rasmi? Apa dia? Tidak bagi berbilang kaum. Tak, ini dalam konteks agama Islam ni. Kenapa tak dinyatakan Islam adalah agama rasmi persekutuan? Kenapa dinyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan? Pendapat. Jangan risau, mesti ada salahnya. Kalau betul semua sebab undang-undang ni dia macam itulah. Dia bergantung kepada interpretasi. Agama kalau dinyatakan Islam itu agama rasmi, maka kemungkinan dia hanya digunakan untuk secara rasmi kerajaan saja. Okey, itu satu pendapat yang baik. Lagi ada pendapat lain? Oh, ini macam nak cadang yang ketua lah. Cadang seorang, lepas tu cadangan dia tutup, lepas tu dah seorang tu lah yang kata kan.
Okey, itu antara pandangan kenapa tidak menyatakan bahawa Islam itu agama rasmi. Sebab rasmi ni boleh membawa maksud agama rasmi saya Islam, agama tak rasmi saya Hindu. Boleh tak begitu? Kan? Itu satu bentuk interpretasi lah. Bermaksud daripada pukul 8.30 pagi sehingga 5.30 petang, daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat, tidak termasuk cuti hujung minggu dan cuti ni, saya beragama Islam. Selepas pukul 5.30 petang, saya beragama Kristian. Boleh ke begitu? Tak boleh. Tidak ada, saya tak rasa agama-agama lain pun dia boleh. Pagi dia agama Kristian, malam dia agama Hindu. Tak boleh. Dia agama ni adalah berkaitan dengan amalan dan kepercayaan kita hanya ada satu sahaja. Kan? Jadi sebab itulah tidak dinyatakan di dalam perlembagaan kita Islam itu adalah agama rasmi persekutuan. Tak. Sebab Islam itu adalah agama bagi persekutuan. Islam is the religion of the federation. Dia maksud dia lebih besar. Federation consists of 9 states, 9 negeri. Ya, 9 negeri yang beraja dan 4 negeri yang tidak beraja. Jadi ini semua is consist of the federation dan keseluruhannya itu, ya, keseluruhannya itu agamanya adalah Islam. Tidak ada negeri-negeri di dalam federation ini yang tidak menjadikan Islam sebagai agama dia. Sebab itulah ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang bersultan adalah sultan itu sendiri, dan bagi negeri yang tidak bersultan seperti Melaka ini, ketua agama Islamnya adalah Yang di-Pertuan Agong. Ya. Itu dia. Diletakkan menjaga Islam itu adalah kuasa sultan dan kuasa agung. Walaupun di Melaka, di Pulau Pinang, di Sabah, di Sarawak, dia ada gubernur, dia ada yang di-Pertua Negeri, yang di-Pertua Negeri kan. Tetapi tidak diletakkan Islam itu di bawah tanggungjawab yang di-Pertua Negeri, tetapi diletakkan kembali kepada yang di-Pertuan Agong untuk negeri-negeri yang tidak bersultan. Kerana untuk menjaga kemuliaan dan kesucian agama itu, bahawa dia mesti di bawah tanggungan, di bawah jagaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Sultan. Dan dibalancekan perkara tiga ini dengan agama-agama lain. Dia tidak ke Islam sahaja, tetapi agama-agama lain boleh. Agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Apa maksud aman dan damai itu? Aman dan damai itu bermaksud hendaklah diamalkan menurut peraturan dan undang-undang negara. Contohnya, macam saya duduk di Bandar Baru Selayang berhampiran dengan Batu Cave. Pada setiap tahun, penganut agama Hindu akan merayakan perayaan Thaipusam dan akan mengadakan perarakan Thaipusam. Perarakan keagamaan Thaipusam itu tidak boleh dilakukan tanpa permit dan izin daripada polis dan kerajaan tempatan. Maksud dia kena mohonlah kebenaran untuk berarak daripada lorong 1 kepada lorong 2 nak pergi masuk lorong untuk jalan perarakan itulah. Dan permit untuk berarak itu hendaklah diperolehi adalah tempoh masa 14 hari sebelum acara itu, sebab polis nak tengok plan tu dulu apa semua. Kemudian kalau tidak menjadi halangan kepada mana-mana acara lain tengok juga. Kalaulah ada bertembung dengan upacara keagamaan lain ke apa ke, kan masalah. So maksudnya semua tu kena dilencongkan. Oh, dia tak boleh ikut jalan ni, dia kena ikut jalan ni sebab ada majlis keagamaan lain dekat jalan ni, so nanti jadi masalah, so kena dilencongkan. Jadi itulah dia maksudnya di dalam undang-undang kita, iaitu agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Fair enough. Okey, ada apa-apa soalan di situ? Kebebasan beragama. Kebebasan beragama di dalam negara kita ini, rakyatnya bebas beragama. Bebas beragama, tetapi
Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasa 4, mengembangkan agamanya. Apakah yang terkandung di dalam fasa 4? Fasa 4 menyatakan bahawa undang-undang negeri dan mengenai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa etika atau kepercayaan agama di antara orang-orang yang menganuti agama Islam. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan, walaupun kita dibebas beragama, tetapi bebas beragama itu tidak kepada orang Islam. Hanya kepada orang bukan Islam saja mereka bebas beragama, tukar agama antara mereka itu tidak menjadi masalah. Tetapi di kalangan umat Islam tidak ada kebebasan untuk menukar-nukar agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh penyebaran, ya. Tidak boleh penyebaran kerana undang-undang boleh dibuat untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa etikat atau kepercayaan agama lain kepada umat Islam. Bermaksud agama lain tidak boleh nak didakwahkan di dalam kalangan umat Islam, tidak boleh nak didakwahkan. Tetapi sekiranya agama Islam tidaklah menjadi kesalahan agama Islam itu didakwahkan kepada penganut agama-agama lain. Inilah dia yang berlaku di dalam kes di Selangor yang serbuan gereja Methodist tu, tahu? Apabila di dalam majlis itu ada umat Islam di dalam itu, ada orang Melayu di dalam itu. Yang orang Melayu itu kan dah didefinisikan beragamanya Islam, kan? Melayu itu didefinisikan agamanya Islam. Jadi ada orang Melayu di dalam majlis itu, dan majlis itu adalah majlis anjuran agama selain daripada Islam. Maka sebab itulah Jabatan Agama Islam ada kuasa untuk menyerbu majlis itu, kerana perlembagaan kita memberikan kuasa kepada Jabatan Agama Islam untuk menyerbu dan membuat apa-apa undang-undang menyekat penyebaran agama bukan Islam di kalangan orang Islam. Ini berkaitan dengan undang-undang, tuan-tuan. Kita kena tahu bahawa perkara-perkara emosi perlu diasingkan dengan perkara-perkara berkaitan dengan undang-undang. Kerana undang-undang ini telah dibuat oleh forefathers, telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kita, telah dibuat oleh sejarawan-sejarawan negara kita, digubal, ahli undang-undang telah digubal begitu rupa untuk menjamin keharmonian dan ketenteraman bermasyarakat dan bernegara di dalam negara kita. Telah difikirkan, kan? Telah difikirkan. Jadi apabila sekarang ni wujud pemikiran barulah, kebebasan ini adalah hak asasi, kita perlu bebas daripada belenggu pemikiran penjajah. Ini tak adil, ini tak patut. Pemikiran-pemikiran yang cuba nak mewujudkan keraguan terhadap pegangan kita terhadap agama dan undang-undang ini, kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga, kerana dia tidak selama-lamanya boleh menyumbang kepada kebaikan bersama kita. Seterusnya perkara 12. Perkara 12 perlembagaan ini yang memberikan hak kepada untuk dana-dana awam digunakan untuk tujuan pengembangan agama Islam melalui sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah agama negeri dan sebagainya. Ini semua adalah berdasarkan pada perkara 12.2 perlembagaan yang telah pun memberikan prioriti keutamaan kepada pengembangan dan pelajaran pendidikan agama Islam di negeri-negeri, kan? Jadi perlembagaan inilah, peruntukan inilah yang menghalalkan Kerajaan Negeri Melaka memberikan beasiswa kepada 10 orang pelajar terbaik daripada Sekolah Menengah Agama Negeri Melaka untuk melanjutkan pelajaran ke Mesir contohnya. Jadi inilah dia berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan ini yang menghalalkan, membolehkan, ya, untuk tujuan pendidikan, maka dia dibenarkan untuk dana itu digunakan untuk
pengembangan agama Islam dan juga pengembangan pendidikan. Seterusnya, perkara yang penting perlembagaan, dan nak habis dah tuan-tuan, saya dah cepat dan laju tadi. Nak habis dah, Jangan risau. Saya tahu pandangan mata tuan-tuan tu saya sangat faham. Kepala utama negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Kepala utama negara kita namanya adalah Yang di-Pertuan Agong, dan ini juga adalah terkandung dalam perlembagaan. Yang ini saya skip, kuasa pemerintah. Yang ni saya sentuh sikit. Sebab pilihan raya dah dekat, jadi saya sekadar nak memaklumkan bahawa Perdana Menteri ni dia dilantik berdasarkan kepada perkara 43(2) Perlembagaan Persekutuan. Macam mana lantik Perdana Menteri? Senang je. Yang di-Pertuan Agong hendaklah, itu yang bawah 40 perkara 43 dalam kurungan 2 tu. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mengetuai jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada pendapatnya akan mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli-ahli Dewan itu. Dah, itu je nak jadi Perdana Menteri. Bukannya susah pun. Saya ingat nak jadi pensyarah Kolej International Yayasan Melaka ni lebih susah, betul tak? Kena lulus itulah, inilah, surat itulah, surat inilah, macam-macam nak jadi ni. Nak jadi Perdana Menteri punya senang. Iaitu yang pertamanya, dia mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan, maka dia jadilah Perdana Menteri. Kan? Dan contoh hari ini dia dapat kepercayaan sebilangan besar, besok dia tak dapat kepercayaan, undi tak percaya, orang lain pula yang dipercayai, maka tukarlah Perdana Menteri. Bermaksud jawatan, tuan-tuan semua, tuan-puan semua, jawatan ni tetap dah berpencen ke ataupun kontrak ke apa ya? Tak apalah, saya tak tahu skim perkhidmatan, tapi kaki tangan kerajaan yang kebanyakannya tetap dan berpencen. Tak apalah, kita jangan kita tengok yang tetap dan berpencen tu lah kan. Jadi Perdana Menteri sebenarnya, kaki tangan yang tetap dan berpencen tu sebenarnya lebih secure. Tetap dan berpencen dia berbanding dengan Perdana Menteri tu. Sebab Perdana Menteri ni, hari ni you boleh jadi Perdana Menteri, malam you tidur, besok pagi you bangun, you may be not the Prime Minister again. Faham tak? Sebab dia bergantung kepada kepercayaan ahli Dewan. Ahli Dewan semua ada berapa? Sebanyak 222 orang ahli Dewan. Ahli Dewan Rakyat. This is just a simple calculation. Sebilangan besar ahli Dewan berapa ramai? Kalau 222, sebilangan besar ahli Dewan maksudnya berapa ramai? Berapa ramai? Mestilah 222 bahagi 2 berapa? 111 campur 1 equal to 51%. 51% is majority dan 49%. Betul tak? So mengajar matematik sikit. So 51% adalah lebih kurang dalam 222 112 orang. 111, so tambah seorang lagi 112 orang. So kalau 112 orang ahli Dewan Rakyat sokong seseorang itu untuk jadi Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri lah. Tapi kalau buatnya besok seorang ni kena beli, kan? Kena beli, ditawarkan 8 juta, kan? Maka kalau dia lompat sokongan tu kepada orang lain, maka bertukarlah Perdana Menteri. So dia tak boleh lagi jadi Perdana Menteri lah. So kesimpulannya di sini adalah menjadi kaki tangan awam yang tetap dan berpencen adalah lebih terjamin berbanding dengan menjadi Perdana Menteri. Itu je, kan? Once you kehilangan sokongan itu, maka you no more Prime Minister. As simple as that. Seterusnya berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu dinyatakan di dalam perkara 153 perlembagaan. Tetapi dalam perkara 153 ni dia menyatakan bahawa adalah, okey ni ayat dia ya, adalah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera mana-mana negeri Borneo dan kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum yang lain
di dalam perkhidmatan awam, beasiswa, bantuan, lain-lain keistimewaan, pelajaran latihan mengenai permit atau lesen bagi menjalankan apa-apa trade atau perniagaan. Okey, soalan. Siapa punya tanggungjawab untuk menjaga hal-hal keistimewaan ini semua? Siapa punya tanggungjawab? Tanggungjawab itu diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya berapa banyak beasiswa diberi, berapa banyak kuota untuk perkhidmatan awam, permit taksi dan permit perniagaan dan sebagainya yang dikuota-kuotakan untuk orang Melayu, bukan Melayu, Bumiputra dan sebagainya. Semua itu di bawah terletak hak kepada Yang di-Pertuan Agong yang bermesyuarat 4 kali setahun melalui persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi itu yang pertama. Maksudnya kerajaan dia tidak ada kuasa. Kerajaan tidak ada kuasa untuk memberikan berapa banyak, tidak. Kuasa yang ada pada kerajaan pun adalah berdasarkan kepada kuota yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, perkara 153 ini juga dia bukan hanya berdasarkan kepada bukan hanya bias kepada orang Melayu sahaja, kerana di dalam itu semua kaum di dalam negara kita termaktub di bawah perkara 153. Iaitu yang pertama, untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Tengok ayat di situ, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra mana-mana negeri Borneo dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. So maksudnya semua penduduk, semua kaum di dalam negara kita adalah termaktub di bawah perkara 153 perlembagaan. Di bawah dua istilah yang berbeza. Untuk orang Melayu dan Bumiputra, Sabah dan Sarawak, namanya adalah kedudukan istimewa. Tetapi untuk kaum-kaum yang lain, istilah undang-undangnya adalah kepentingan sah. Soalan, apa bezanya kedudukan, apa bezanya kepentingan sah? Ubat mengantuk, sila jawab. Apa beza dia? Ada beza ke tak? Ini istilah dalam undang-undang ni. Satu kedudukan istimewa, satu lagi kepentingan sah. Okey, saya tolong jawabkan sebab saya pun nak ambil anak sekolah juga. Iaitu kedudukan istimewa ni adalah namanya pun kedudukan, maka kedudukan itu boleh diubah-ubah, dianjal-anjalkan mengikut keadaan semasa. Mungkin pada ketika itu kuota yang lebih perlu diberikan kepada orang Melayu dan Bumiputra, Sabah dan Sarawak kerana berdasarkan kepada keadaan pada ketika itu memerlukan penyertaan Bumiputra, Sabah dan Sarawak dan orang Melayu yang lebih ramai dalam satu-satu bidang ataupun industri. So atas alasan itu maka kedudukan yang banyak, besar, kursi yang banyak diberikan sebab dah di-adjust kedudukan itu. Dan sebab namanya kedudukan, apabila tiba masanya dah tidak diperlukan lagi, maka dia boleh dikurangkan. Mungkin untuk 5 tahun yang pertama diberikan anjakan yang lebih. Kemudian lepas 5 tahun bila dah nampak hasilnya, maka diberikan peruntukan yang sedikit berbanding dengan yang asal yang diberikan tadi. Itu dia terminologi kedudukan istimewa. Dan terminologi kepentingan sah juga mempunyai terjamin di dalam perlembagaan. Tanah, apa maksud kepentingan sah? Tanah, macam mana nak tahu tanah tu kita punya? Macam mana nak tahu tanah tu kita punya? Dekat geran, namanya nama kita, Ali bin Abu. Nampak ni Ali bin Abu, nampak ni nombor kad pengenalan 770503, kan? Maka maksudnya hak ketuan punyaan kepada tanah itu adalah kekal terjamin milik. Kalau dia milik kaum-kaum lain, dia terjamin milik kaum-kaum lain, tidak boleh diganggu, digugat, tidak boleh nak dirampas. Begitu juga dengan permit
Begitu juga dengan kedudukan permit apa-apa trade ataupun perniagaan. Kalau telah pun perniagaan itu registered under nama Shaw Brothers, Chong Brothers ke apa ke, maka 7 keturunan dia masih. Itulah dia, kan kita nampak perniagaan-perniagaan banyak. Dekat Melaka ni pun ada banyak perniagaan kaum Cina yang dah peringkat cucu dia. Kalau dekat Kuala Kangsar, Perak lah, ada satu kedai pau tu kan. Memang sedap lah pau dia. Ada orang Kuala Kangsar ke sini. Sedap lah pau dia. Pau dia tu memang dari, ini bukan pau Yip Mun yang Tanjung Malim tu, bukan. Tapi yang pau Yip Mun Tanjung Malim tu pun, Yip Mun tu dah tak ada dah, kan. Tapi peringkat cucu dia lah, cucu dia dah komersial kan dah. Tapi perniagaan tu dah berapa puluh tahun dah. Tapi masih kekal sampai sekarang, masih menjadi antara sebab orang nak singgah ke Pekan Tanjung Malim tu, kan. Jadi tidak diganggu dan tidak digugat berkaitan dengan hak keistimewaan. Seterusnya berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Ini juga adalah pasal teras di dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Bermaksud untuk urusan-urusan rasmi, jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan pihak berkuasa awam, maka urusan-urusan rasmi hendaklah di dalam bahasa Melayu. Begitu juga bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan, bahasa penghantarnya adalah bahasa Melayu. Untuk sekolah jenis kebangsaan, bahasa penghantarnya adalah ikut kepada sekolah tu lah. Kalau bahasa Tamil lah. Kalau bahasa Mandarin lah dia. Okey, itu dia perkara-perkara asas di dalam perlembagaan negara kita yang menjadi tunjang, menjadi tunjang perpaduan dalam konteks bahasa. Inilah dia perkaranya. Dia bukan bahasa Malaysia. Tidak. Maksudnya kan kadang-kadang kita tengok orang cakap bahasa Malaysia. Tak ada. Malaysia tak ada bahasa dia. Malaysia tak ada bahasa dia, tuan. Yang ada bahasa ni adalah bahasa Melayu. Bahasa tu adalah bahasa Melayu. Namanya adalah bahasa Melayu. Tetapi bahasa Melayu sebab asal sejarahnya dia adalah bahasa perpaduan. Sebab ada berbilang bahasa kita bercakap dalam negara ni. Kalau misalnya kata diteruskan, tidak ada satu bahasa yang common bersama digunakan sebagai bahasa penyatuan, maka lambatlah proses penyatuan dan persepaduan rakyat dalam negara kita ini. Kalau masing-masing bercakap bahasa yang lain-lain, ayam bercakap dengan itik, kan. Jadi ni. So sebab itulah asalnya perkara 152 ini diperkenalkan, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, sebagai bahasa kebangsaan. Okey, itu saja perkara asas dalam perlembagaan yang saya nak sebutkan. Jadi kita ada sedikit masa lagi untuk soal jawab. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan berkaitan dengan undang-undang, apa juga berkaitan dengan undang-undang yang saya dah sentuh, yang saya belum sentuh, yang saja nak test saya boleh jawab ke tak, silakan. Saya adu-adu kan, silakan. Sila, ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan tanya? Kaitan dengan undang-undang, kaitan dengan bahasa, agama, bernegara, Zat Datu. Sila apa-apa juga isu-isu semasa kalau nak ditanyakan, silakan. Ada soalan? Tak ada soalan? Pindah perlembagaan ini dia boleh dipindah. Kalau tuan-tuan tengok tadi, mungkin ada beberapa
perkara yang rasa macam tak puas hati lah, saya nak pindah lah, kan? Saya tak sokong lah, saya tak setuju lah. Maka undang-undang ini boleh dipindah menurut perkara 159, iaitu rang undang-undang pindahan perlembagaan boleh diluluskan dengan undi tidak kurang daripada 2/3 bilangan ahli parlimen. Dan kecuali pindahan terhadap perkara-perkara 38, 63, 70, 71, 152, 153 yang berkaitan dengan bahasa dan hak keistimewaan kaum tadi itu, dia tidak boleh dibuat tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Maksudnya undang-undang ini boleh dipindah dengan 2/3 ahli parlimen punya undi pun boleh, iaitu daripada 222 ni, 222 ahli parlimen ni, kalau 2/3 148 ahli parlimen yang menyokong. Katakanlah kita tak nak bahasa Melayu, kita nak bahasa Jepun dah jadi bahasa kebangsaan negara kita ni, maka kalau 148 orang ahli parlimen bersetuju dia dipindah lah. Kalau tak, dia tak boleh dipindah lah. Maksudnya dalam negara kita ni, undang-undang ini dijaga dan dikawal oleh ahli-ahli parlimen yang duduk dekat dalam Dewan Rakyat. Ada 222 orang ahli parlimen. Sebab itulah dia, tuan-tuan, ini saya bukan nak berkempen, tapi lebih kurang macam kempen jugalah. Saya nak katakan bahawa kalau kita salah letak orang dekat parlimen tu, rosak jadinya negara kita ni. Kalau kita salah letak orang di tempatnya, kan, maka kalau mereka nak ubah undang-undang ini, kalau menjadi lebih baik, tak mengapalah. Kita bimbang kalau undang-undang itu tidak menjadi lebih baik, kalau undang-undang itu digubal dan dipindah mengikut emosi, mengikut sentimen-sentimen tertentu, maka rosaklah jadinya negara kita ni. Di dalam undang-undang ada beberapa perkara berkaitan dengan ini, adalah antara isu-isu yang ada dalam perlembagaan, tapi semua ni terkawal lah dari segi kesamarataan. Walaupun tidak ada semua orang sama rata di sisi undang-undang, ini dalam perkara 8, tetapi kecuali sebagaimana yang dinyatakan di dalam yang dibenarkan di dalam perlembagaan ini, maka beberapa perkara berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu, Bumi Putera Sabah dan Sarawak, serta kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum yang lain, walaupun nampak ada tidak sama rata sedikit, tetapi dia adalah ketidaksamarataan yang dibenarkan di sisi undang-undang. Kebebasan bersuara ini selalu juga dinyatakan sebagai apa? Oh, demonstrasi tidak dibenarkan, demonstrasi tidak dibenarkan. Sekarang ni, tuan-tuan, kerajaan kita dah benarkan demonstrasi. Kalau zaman dulu mungkin semuanya tak boleh, sehingga dapat permit baru boleh berdemonstrasi. Tapi sekarang ni dah tak perlu permit lagi dah. Kalau you nak demonstrasi, tahu tak macam mana cara dia? Cara dia hanyalah menulis kepada Ketua Polis Balai Daerah berkaitan, maklumkan pada sekian-sekian hari bulan, kumpulan kami seramai lebih kurang 100 orang nak berhimpun dan berdemonstrasi. Jadi sekian dimaklumkan, terima kasih. Bukan lagi minta kebenaran, tak perlu minta kebenaran lagi sekarang ni. Ini adalah antara pelan transformasi yang telah dibuat oleh kerajaan kita. Tetapi walaupun semua penduduk kita, rakyat kita adalah bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran dan berhimpun secara aman, tetapi masih tertakluk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Keselamatan Negara, iaitu keselamatan persekutuan, ketenteraman awam, larangan menghina mahkamah, memfitnah, dan Akta Mesej Cetak dan Penerbitan. Akta Keselamatan Dalam Negeri dah tidak ada lagi. Kedaulatan Raja-Raja Melayu ini adalah berkaitan dengan penubuhan mahkamah khas. Yang kebal di dalam undang-undang ini bukan nak kira kebal, semua orang tidak ada kekebalan.
semua orang tertakluk di bawah undang-undang, termasuklah kepada raja-raja Melayu, iaitu kalau misal kata orang biasa akan dibicarakan di mahkamah sivil yang biasa, tetapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh sultan dan raja-raja, mereka ini boleh dibicarakan di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian 15. Apa dia? Mahkamah khas ini adalah mahkamah yang ditubuhkan untuk membicarakan kalau misal kata raja-raja itu melakukan kesalahan-kesalahan yang di luar bidang kuasa dia sebagai seorang raja dan sultan, maka dia boleh didakwa di bawah atas di bawah mahkamah khas. Tetapi kalau dia menjalankan tugas sebagai yang di-Pertuan Agong ataupun sultan, maka dia tidak boleh didakwa di bawah mahkamah khas. Contoh apa dia? Contoh katakanlah macam kita kan ada buat pinjaman bank rakyat lah apalah kan, betul tak? Pinjaman koperasi lah apa, kalau misal kata kita tidak bayar, maka bank ataupun koperasi itu bolehlah menuntut bayaran itu balik daripada kita. Dan ada sultan-sultan dan raja-raja Melayu pun yang pinjam menggunakan kemudahan pinjaman bank juga untuk apa-apa urusan peribadi mereka lah. Dan kalau mereka tidak bayar, maka mereka boleh didakwa, tapi pendakwaan mereka itu hanya boleh dilakukan di mahkamah khas. Ada kes-kes yang sultan-sultan yang buat pinjaman dan sebagainya, maka bank pun bukan bank kecil-kecil macam kita lah, macam kita bank rakyat, CIMB. Tapi kalau sultan-sultan ni biasa international bank lah, ya, international bank lah, besar lah pinjamannya. Tak apalah untuk tujuan apa pun, tetapi mereka tu tidak kebal lah di sisi undang-undang. Kalau sebelum ini mungkin tidak ada ruang dan peluang untuk mendakwa, tapi sekarang ini boleh didakwa mereka itu di mahkamah. Jadi itu saja yang boleh dikatakan pada petang ini. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya rasa saya nak tamatkan di situ saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, semua dah nak balik ambil anak taskar dan sebagainya. Tak ada soalan Okey, itu saja. Saya mohon ampun dan maaf kalau misal kata